Assalamualaikum dan salam sejahtera kusayang bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita utama Majlis Sambutan Ulang Tahun Kelahiran ke-86 Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berlangsung meriah di sebuah hotel di Kuching pada Sabtu. Majlis tersebut bermula pada jam 8.30 malam dengan ketibaan Tun Pehin Sri Abdul Taib bersama isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib yang disambut oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan. Majlis ulang tahun berkenaan diserikan dengan persembahan nyanyian dan upacara memotong kek hari jadi serta pulut kuning. Pada program itu juga bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Datuk Patinggi Dr. George Chan Hong Nam semasa menyampaikan ucapan khas berkata, Tun Pehin Sri Abdul Taib merupakan seorang pemimpin yang bertanggungjawab dalam mengutamakan nilai perpaduan antara kaum serta mempertahankan keamanan dan keharmonian di Sarawak. Your greatest contribution to Sarawak is the harmony and the unity you are able to achieve among the people of diverse race and religion. You can go around the world and you cannot find many places like Sarawak where people live together in harmony and understanding. You have kept religion and race out of politics. You preach mutual respect and harmony. You believe that without a united people, you cannot build a great country. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan juga div-div kenamaan yang lain. Berita seterusnya, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Mintrade dan Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas meneruskan usaha menyokong usahawan di Sarawak dengan melancarkan program Juh Digital Bootcamp. Pelancaran itu bertepatan dengan Hari Demo Tegas Startup Lab TSL dan Social Impact Accelerator SIA yang diadakan sempena Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa IDECS 2022. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap pengurusi tegas Datuk Len Talif Saleh berkata, Juh Digital Bootcamp merupakan program pemasaran digital maya untuk komuniti yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Katanya ia bertujuan memperkasakan perusahaan kecil dan sederhana PKS mikro dan usahawan belia dengan kemahiran digital untuk berjaya dalam ekonomi digital. Our goal is to enroll 200 youth, entrepreneurs and MSME from all over Sarawak for the first batch. By the end of this program, participants will have hand-on experience in setting up the digital presence to expand the market outreach. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis pelancaran Juh Digital Bootcamp di Tegas Digital Village Kuching pada Sabtu. Pada masa sama, beliau memuji usaha yang telah dicapai oleh Mintrade dan Tegas dalam mengembangkan usahawan tempatan serta meningkatkan ekosistem keusahawanan di Sarawak sekaligus menggalakkan kerjasama antara sektor awam dan swasta. Tambah Datuk Len, penubuhan Hub Inovasi Digital Tegas pada tahun 2017 dan Perkampungan Digital Tegas pada tahun 2021 oleh Premier Sarawak jelas membuktikan bahawa Kerajaan Sarawak komited memajukan inovasi digital dan keusahawanan di negeri ini. Jadi, through various programs that were conducted at the Hub SEED 2017 and through initiative that was taken to identify gaps in digital innovation and entrepreneurship ecosystem, we believe we are on the right track in supporting the government in achieving vision of the digital economy. Sementara itu, kemenangan besar Gabungan Parti Sarawak GPS memenangi 76 dan 82 kerusi yang dipertandingkan pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN12 yang lepas bukan sekadar tanda kepercayaan masyarakat terhadap keupayaan parti itu.
Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Dato' Abdullah Saidol, mandat besar itu juga satu pesanan kuat dari rakyat Sarawak supaya wakil rakyat yang dipilih bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh. Katanya, Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg telah berpesan kepada semua wakil rakyat untuk lebih proaktif dan bekerja keras. Jelasnya ini adalah kerana keadaan negeri selepas serangan pandemik COVID-19 memerlukan pemulihan ekonomi yang cepat supaya kerajaan dapat meneruskan pelan pembangunan yang pantas lebih-lebih lagi di luar bandar. Beliau berkata demikian semasa Majlis Ramatama Hari Raya Aidilfitri tahun 2022 yang dihadiri kira-kira 1,000 masyarakat dari 10 kampung Melayu di Dewan Perdana Sekolah Kebangsaan SK Abang Amin Bintangor pada Sabtu. Sementara itu, Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab menghargai sokongan masyarakat Bintangor dalam PRN 12 yang lepas dan memohon agar mereka terus bersatu supaya usaha membangun negeri dapat diteruskan dengan lancar. Beliau turut melontarkan penghargaan kepada golongan Barisan Hadapan yang telah berkorban ketika ancaman pandemik dan memohon supaya masyarakat terus berdisiplin kerana wabak COVID-19 masih menjadi ancaman. Dalam majlis itu, Dato' Abdullah telah menyalurkan sumbangan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM15,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Abang Amin Bintangor untuk pendawaian semula Dewan Perdana Sekolah itu dan juga RM3,000 kepada PDK Daerah Meradong untuk aktiviti tahunan. Berita selanjutnya, buat julung kalinya warga pendidikan daerah Kuching hadir bersama dengan komuniti dalam program Jom Berambeh di semeriang sempena sambutan Hari Guru. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semeriang Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, beliau amat menyokong penganjuran program sebegini untuk mengeratkan silaturahim antara warga pendidik daerah Kuching bersama dengan komuniti-komuniti setempat, rakan-rakan strategik dan agensi yang berkaitan. Ini merupakan program yang kita buat bersama, berkolaborasi dengan PPD. Saya kata bersejarah, memang bersejarah. Pertama kalinya kita membuat program bekerjasama seperti ini, mula program besar macam tu, melibatkan masyarakat, melibatkan sekolah dan juga melibatkan saya. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab penting juga untuk kita sentiasa berjumpa, berkolaborasi agar dapat, kalau ada masalah yang dapat kita cuba selesaikan bersama, dapat kita atur dengan baik. Apa yang penting bagi saya adalah untuk bersama-sama membantu di dalam kelancaran agenda pendidikan negara kita, terutama kiranya di Semeriang tu. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program tersebut yang diadakan di Perkarangan Pejabat Pendidikan Daerah Kuching pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Sharifah Hasidah berharap agar program yang melibatkan masyarakat ini dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Sementara itu, beliau juga telah memberi peruntukan sebanyak RM10,000 kepada PPD Kuching bagi program tersebut. Beralih ke perkembangan dari persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 di Kuching. Para pelesen serta komuniti setempat akan menikmati banyak faedah dari kerajaan negeri melalui Jabatan Hutan Sarawak dalam melaksanakan dasar pengurusan pensijilan hutan menerusi penubuhan Unit Pengurusan Hutan FMU. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talib Saleh berkata, para pelesen yang memasarkan produk berasaskan kayu daripada sumber yang sah boleh memasarkan kayu balak tanpa sebarang sekatan ke pasaran antarabangsa. Meningkatkan penyertaan dan kemahiran komuniti melalui pelbagai program dalam pensijilan hutan serta seperti awareness program for forest management certification, training for reduced impact logging, training on high conservation value dan sebagainya yang dilaksanakan oleh Jabatan Hutan Sarawak dengan kerjasama Sarawak Timber Association STA, Non-Governmental Organisation NGO dan pihak pelesen. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan, Dennis Ngau pada Jumaat.
Dalam pada itu, ujarnya melalui faedah yang disediakan oleh Jabatan Hutan Sarawak, ia dapat membantu meningkatkan penyertaan dan kemahiran komuniti melalui pelbagai program seperti Awareness Program for Forest Management Certification, Training for Reduced Impact Logging and Training on High Conservation Value. Selain itu, Datuk Len menambah faedahnya termasuk menambah baik tanggungjawab sosial korporat CSR pemegang lesen dengan menyediakan perkhidmatan asas seperti penyelenggaraan dan naik taraf jalan serta bantuan lain kepada masyarakat setempat. Jelas beliau pada asasnya jalan balak yang dibina oleh pemegang lesen tidak sesuai untuk kegunaan awam kerana ia gagal memenuhi piawaian keselamatan awam yang diperlukan. Seterusnya, perkhidmatan bas ekspres awam dari Sibu ke Kapit telah beroperasi mulai 1 Januari 2022 setelah siapnya jalan raya yang menghubungkan kedua-dua bahagian tersebut. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jarib Susi berkata, pengoperasian perkhidmatan bas ekspres ini memerlukan kemudahan terminal bas termasuk fasiliti yang berkaitan di Bandar Kapit. Sehubungan itu, jelasnya Kementerian Pengangkutan Sarawak telah berbincang dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk mengenal pasti tapak yang sesuai bagi pembinaannya. Tambah Datuk Dr. Jerry, permohonan peruntukan untuk pembinaan terminal bas di Bandar Kapit akan dibuat di bawah kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12. Perbincangan lanjut di antara Majlis Daerah Kapit, Jabatan Tanah dan Sebe Bahagian Kapit dan Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC Housing Development Corporation yang dipengerusi oleh residen bahagian Kapit akan diadakan sebelum permohonan pertapakan bagi terminal bas ini dapat dikemukakan kepada Majlis Perancangan Negeri untuk pertimbangan dan kelulusan. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelagus Wilson Nyabong Ijang dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 baru-baru ini. Tambah Datuk Dr. Jerry, permohonan peruntukan untuk pembinaan terminal bas di Bandar Kapit akan dibuat di bawah kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12. Katanya dengan adanya kemudahan terminal bas ini nanti dijangkakan perkhidmatan bas yang efisien dan selesa dapat disediakan kepada penduduk di bahagian Kapit. Selanjutnya, pelajar lepasan College Vocational di Sarawak akan mempunyai banyak peluang setelah menamatkan pengajian mereka pada masa depan. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis memberitahu 70% daripada graduan tersebut disasar untuk terus mencari pekerjaan setelah tamat pengajian. Ujarnya 20% pula disasar untuk melanjutkan pelajaran, manakala 10% lagi akan menjadi usahawan. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macan, Alan Siden Gramong dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Jumaat. Datuk Francis mengulas lanjut para pelajar boleh melanjutkan pelajaran ke mana-mana institusi pengajian tinggi awam IPTA dan institusi pengajian tinggi swasta IPTS mengikut jurusan masing-masing. Lepasan College Vocational memiliki Diploma Vocational Malaysia dan Sejil Kemahiran Malaysia tahap 3 juga boleh menyambung pengajian. Untuk menjalani kursus Vocational Training Officer VTO, pelajar boleh menjadi tenaga pengajar di mana-mana pusat kemahiran. Apabila telah tamat belajar dan telah dituarihkan persejilan Vocational Training Officer. Sementara itu, beliau menyeru pelajar-pelajar dari daerah Kanawit yang berminat agar melanjutkan pelajaran ke College Vocational di Sibu. Jelasnya, College Vocational Sibu kini mempunyai jumlah tampungan sebanyak 680 pelajar. Manakala pelaksanaan projek pembangunan dalam kawasan talian penting untuk dilaksanakan dengan segera bagi menjamin kesejahteraan penduduk setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Talian, Royston Valentine memberitahu rintihan penduduk yang mendiami kawasan tebingan sungai dari muara Sungai Talian hingga muara Sungai Penakup Hilir harus diberi perhatian. Katanya ini kerana penduduk di situ sering berdepan masalah hakisan yang kritikal akibat arus sungai deras. Kampung-kampung yang terlibat dalam masalah ini adalah Kampung Tutus Hilir,
Kampung Datuk dan Kampung Penakut Hilir. Diharap pihak kerajaan dapat menyegerakan projek pembinaan benteng yang telah pun diusahakan oleh wakil rakyat sebelum ini, sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Beliau berkata demikian ketika membahaskan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 baru-baru ini. Sementara itu, Royston menyatakan selain hakisan sungai, hakisan pantai di sekitar kawasan muka juga membimbangkan penduduk yang sebahagiannya tinggal di kawasan pesisiran pantai. Pantai dan muara sungai di Kampung Penat, Kampung Judan, Kampung Petanak dan muara Batang Muka menghadapi risiko hakisan yang teruk ketika ini. Oleh itu, beliau memohon agar kerajaan negeri melalui agensi bertanggungjawab dapat membuat kajian lanjut berkaitan masalah ini sekaligus tampil dengan langkah awal dan perancangan jangka masa panjang untuk mengatasinya. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.